اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذرت بحبس لنا لسوانا. يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا. يا رب ما كتواصفا مدين اغفر لنا يا سامعا لدعانا. أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا. يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصباح أوصانا. يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi dalam Rauhah Asar di waktu di Malaysia dan di Mesir dengan pada jam sekarang 11.23. Anjuran bersama Ruwaq Jawi dan Ma'tafiz Al-Imam Syafi'i, pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan juga dipanjangkan umur para guru kita dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan sambung semula bacaan kitab Isbadul Aman fi Tarjamati wa Syarhi Bughiyatil Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, karangan Al-Imam Ramli radhiyallahu taala anhu, pada bait yang ke-46. وبعدما يشرق نور العقل قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. وبعدما يشرق نور العقل على الصبي يؤمر أن يصلي, dan setelah anak ini dilimpahi dengan cahaya akalnya, iaitu dengan tamyiz. Ini setelah sampai umur anak tersebut tamyiz, ala as-sabi yu'maru an yusalli, maka hendaklah diarahkan ke atasnya untuk menunaikan solat. Jadi termasuk dengan sini kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, bila mana anak tadi telah sampai kepada umur tamyiz yang telah kita bincang sebelum ni, pada di sisi syarak diiktibar tamyiz pada umurnya 7 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salati ibna sab'i sinin, arahkan anak-anak kalian solat pada umurnya 7 tahun. Dan kemudian wadribuhum ibna 10 sinin, dan pukul mereka kalau mereka tidak solat, maka pukullah mereka dengan pukulan ta'dib ketika umurnya 10 tahun. Karena budak, kalau seorang tadi kalau dilentur pada awalnya, seperti dalam bahasa Melayu kita sebut melentur buluh biar dari rebungnya, ini kalau disuruh sejak daripada permulaan kehidupan anak tersebut, iaitu pada permulaan akalnya mula bercahaya, iaitu dengan tamyiz, maka ini akan menerbitkan istiqamah di dalam hatinya. Jadi kena biasakan dia dengan perkara yang baik. Kerana itu disuruh dia dengan solat pada umurnya 7 tahun, berterusan sehingga umurnya 10 tahun. Maksudnya dalam tempoh 3 tahun. Yang ini disuruh pada setiap hari dengan solat. Dan Nabi SAW tidak mengarahkan ibu dan ayah pada waktu tersebut untuk memukul anak-anak. Dia cuma disuruh saja. Sebab itu disebut sini, ala sabi yu'maru an yusalli, diarahkan mereka untuk solat. Jadi kalau masuk saja waktu solat, ketika anak tadi dah umurnya 7 tahun ke atas, maka hendaklah ibu ayah tadi menyuruh anak tadi solat. Tanya kepada dia solat ke tidak, dan sebagainya. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya, bila mana anak tadi telah sampai kepada umurnya tamyiz, maka tidak sepatutnya untuk diberikan kelonggaran kepada anak tersebut meninggalkan solat dan juga wuduk. Wuduk sekali termasuk. Jadi jangan diabaikan wuduk. Jadi kadang ada ibu ayah yang suruh anak dia solat, tapi dia tak tanya anak dia wuduk ataupun tidak. Tak kena tu. Karena kedua-dua perkara tadi perlu diarahkan dengan masa yang sama. Jadi kalau dia nak solat, tengok-tengok dia datang duduk dekat saf dah. Tanya dia, wuduk dah lagi? Tak wuduk lagi. Pergi ambil wuduk dulu. Ambil wuduk dulu. Tengok dia ambil wuduk. Betul ataupun tidak. Betulkan dia pada waktu tersebut. Dan kemudian diarahkannya berpuasa. Yu'maru bisawmi fi ba'dil ayyami fi min syahri Ramadan. Kalau dia tidak mampu, maka cukup sekadar sebahagian hari. Atau setengah hari. Yang penting dia dah biasa dengan puasa. Sebab tu puasa ni bukan benda yang senang juga sebenarnya. Perlu dilatih. Sebab tu ada orang kadang dah dewasa, dan kita tengok video orang putih yang try nak puasa tu.
Orang Cina ada trend nak puasa, nak tiru kawan-kawan dia Melayu. Akhirnya pagi tu bangun sahur. Lepas tu ambil video, seronok bangun sahur. Lepas tu tengah hari pukul 12 dah teruk dah. Kita tengah hari lah biasa ya. Tak biasa apa, bangkit pukul 12. Kan? Jadi bangkit pukul 12 lah. Baik, kalau kata ni pun tak, apa ni, kita dah rasa tak ada apa pun sebenarnya. Kalau daripada pagi tak tidur pun, daripada sampai pukul 12 tengah hari buat kerja, rasa macam biasa aja. Ada siap yang tengah puasa boleh pergi main bola lagi. Boleh lari-lari lagi, jogging lagi. Nah, dan kadang dia masih lagi berpuasa. Kerana apa? Kerana dah dibiasakan. Kerana benda yang dah dijadikan kebiasaan, maka pada waktu tersebut, walaupun setahun sekali saja, kalaulah orang tadi dia tidak pernah puasa pun Isnin dan Khamis, setiap minggu tak pernah puasa pun, masuk Ramadan, dia akan datang kekuatan untuk dia puasa. Tapi ada orang yang tak mampu puasa. Dia akan rasa lapar saja. Tak boleh dia, tak boleh duduk. Bukan ada gastrik ke, bukan ada apa pun. Dia tak boleh. Kenapa biasanya? Kerana tidak dilatih sejak pada kecil. Kerana itu salah. Sebahagian pendakwah mengatakan bahawa Nabi suruh semayang saja, Nabi tak suruh puasa. Maka ini orang yang tidak membaca dengan selesai. Padahal yang disuruh oleh Nabi SAW termasuk puasa. Kata ulama, yu'maru bis-sawmi fi ba'di ayyami min syahri Ramadan. Dan kemudian pada waktu ketika tersebut sepatutnya dijauhkanlah anak tadi daripada perhiasan yang tidak sesuai dengan dia. Kalau anak tadi anak lelaki, maka jangan dipakaikan dia dengan pakaian sutra, jangan dipakaikan dia dengan emas. Karena para ulama bincang dalam masalah dipakaikan emas kepada anak-anak lelaki, boleh ataupun tidak, sebelum umurnya tamyiz. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah harus. Boleh dipakaikan dengan emas. Kalau anak tadi sebelum tamyiz, hatta anak lelaki sekalipun. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi setelah umurnya tamyiz, dijauhkan dia daripada perkara tersebut. Dielakkan dia daripada perkara tadi. Jadi, dan kemudian diajarkan kepadanya perkara-perkara yang menjadi sempadan dalam syarak. Wa yu'allam kulla ma yahtaju ilaihi min hududi syar'i. Jadi diajar ini aurat, ini tak boleh buat, ini boleh buat. Maka diajarkan macam tu kepada anak tadi. Dan kemudian yuqawwaf minas sariqati wa aklil haram. Kemudian menakut-nakutkan dia dengan melakukan curi dan sebagainya. Jangan ambil barang orang, kena bagi tahu. Kena maklumkan kepada dia, jangan diambil tanpa izin. Kena minta izin dulu. Jadi jangan dibiasakan dia. Kalau kerana dia biasa pada waktu tersebut, maka dia akan terus menjadi adat dia pada ketika mana dia dewasa nanti. Kemudian aklil haram, makan makanan yang haram tidak boleh. Dan juga tidak boleh menipu, tidak boleh khianat, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Al-fuhsh, yang berkait dengan kemaluan dan sebagainya. Dan apa sahaja yang berkait dengan kanak-kanak. Kerana waktu ni, waktu mereka mula untuk mengenal dunia. Waktu mula mereka untuk nak melihat dunia ni dengan pandangan yang lebih luas pada waktu tersebut. Faham? Jadi kerana tu perlu bagi ibu dan ayah untuk menjaga perkara tersebut. Dan kata para ulama juga, pada waktu yusyriq nurul aqli, waktu ketika mana yusyriqu nurul aql, ketika akalnya dah mula bercahaya pada waktu tersebut dengan tamyiz, diajarkan anak tadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maksud dikenalkan anak-anak ini dengan baginda Rasulullah SAW. Diajarkan siapa nama Nabi Muhammad, siapa nama datuk Nabi, ayah Nabi, siapa nama datuk Nabi. Dan dihafalkan kepada mereka. Dan disebutkan kepada mereka berkenaan dengan tempat lahir Nabi, tempat wafatnya Nabi SAW, siapa nama ibu Nabi, warna kulit Nabi. Yang ini syama'il, dibacakan syama'il secara umum. Ini sebelum tidur, kan ada banyak buku-buku bacaan, yang mana buku-buku tersebut ditulis khusus untuk anak-anak, dibaca kepada mereka untuk mengenalkan anak-anak tadi kepada Nabi SAW. Jadi perlu untuk kita lakukan sedemikian kepada anak-anak kita, kerana mengenalkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengenalkan mereka tadi kepada ahli keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Ini akan membaikkan akhlak dan juga peribadi mereka. Kerana al-mar'u ala dini khalilih. Seorang tu bersama dengan agama kekasihnya, temannya. Kalau ditemankan dia dengan Rasulullah SAW, dikenalkan anak-anak kita tadi dengan ahli keluarga Nabi dan juga para salihin, maka anak tadi akan intiba', jadi patri dalam otaknya bahawa dia perlu untuk mengikuti jalan mereka-mereka ini. Maka pada waktu tersebut akhlaknya akan
dibentuk dengan baik insya-Allah taala. Nah, jadi kerana kita nak membentuk anak kita sendiri susah. Maka kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Agung untuk memberikan pembentukan tersebut, dan diserahkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembimbing umat ini sendiri. Kerana baginda sahajalah yang boleh menyelesaikan perkara tersebut. Maka lazimkan anak-anak tadi dengan perkara tersebut. Lazimkan dia dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah anak-anak tersebut akan sentiasa diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada zaman ini yang penuh dengan ujian dan sebagainya. Faham? Baik. Jadi kerana itu ini disebut dalam kitab-kitab tauhid. Wajib diajarkan kepada anak-anak kita dengan perkara-perkara asas dalam akidah. Yang pertamanya dikenalkan dengan Rasulullah dulu. Dikenalkan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di alam zahir yang kita nampak di depan mata. Dan ini adalah utusannya Allah. Kalau kamu percaya ini utusan Allah, bermakna secara automatik kamu akan percaya bahawa adanya Allah. Okey? Atau orang yang percaya bahawa Al-Quran ini adalah kitabullah, secara automatik dia akan percaya bahawa ini adanya Allah. Macam mana dia percaya Quran, dia tak percaya dengan Allah? Mustahil. Kerana ini kalamullah. Kalau itu kalamullah, bermakna ini adalah salah satu daripada sifatnya Allah Ta'ala, iaitu Al-Kalam. Maka sudah tentu dia akan percaya dengan wujudnya mutakallim. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga yang mempercayai adanya utusan Allah, bermakna dia akan percaya bahawa adanya Tuhan yang mengutuskan utusan tersebut. Tamam? Jadi, kerana itu Nabi SAW kata, alimu awladakum atau adibu awladakum ala salasati khisalin. Ajarkan anak kalian dengan 3 akhlak. Hubbi nabiyikum. Kerana automatik mencintai Nabi akan terus mencintai Allah Ta'ala. Itu dalam Quran Allah sebut, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, ikuti aku, kata Nabi, maka Allah akan cintakan kamu. Maka makna di sini Nabi SAW adalah wasilah yang paling agung, pintu yang paling utama untuk memasukkan anak-anak kita dan keluarga kita dan diri kita sendiri melalui pintu tersebut. Maka kita tidak akan disia-siakan. Tamam? Baik. Kemudian, ini pada ketika anak tadi telah mencapai umur tersebut. Jadi jangan diabaikan. Setiap masa ibu ayah perlu untuk memberi perhatian dengan perjalanan umur anaknya. Kita insya-Allah tak akan lupa benda tersebut. Insya-Allah. Kenapa? Kerana kita setiap tahun akan sambut hari kelahiran anak kita. Ayah yang kasih kepada anaknya, ibu yang kasih kepada anaknya, tentu dia akan ingat tarikh lahir anak dia. Dan kemudian dia akan sambut birthday anak dia tersebut. Bila sambut birthday anak tadi, maka dia kena catat dah. Ini dah permulaan fasa yang kedua bagi anak saya. Ini fasa pertama dah selesai. Daripada umurnya 1 tahun sampai umurnya 6 tahun, sebelum masuk 7 tahun. Ini fasa ni dah selesai dah. Fasa memberikan perhatian kepada dia, ikut saja dia cakap apa. Kemudian fasa bermain dengan dia dengan sungguh-sungguh. Fasa umur 7 tahun ni fasa mula dah masuk kepada permulaan taklif. Tak taklif lagi, permulaan. Kerana untuk dia kenalkan bahawa dia bukan hidup di dunia ni untuk main-main saja. Sebab sebelum tu dia main. Umur dia waktu sebelum tu adalah umur dia untuk dia main betul-betul. Faham? Dan masuk umur 7 tahun, dah mula dengan arahan. Kerana waktu ni, waktu yusyriqul aql. Yusyriq nurul aql. Waktu ni dia dah boleh dah fikir, apa tujuan aku dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ini tujuannya. Kita yang akan maklumkan. Jadi biar kita jadi guru pertama kepada anak kita. Yang bagi orang lain jadi lagi. Kita dulu yang maklumkan kepada dia wajib solat. Solat ni wajib 5 hari. 5 hari pula dah. 5 hari teruk lah. 5 hari sekali. Jam. Solat ni wajib sehari 5 kali. Dia ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktu asar. Terang kat dia. Jadi biar dia tengok rutin tersebut. Jadi Muslim ini adalah umat yang sangat orang panggil apa? Mengambil berat tentang waktunya. Tahu waktu zuhur ni, waktu subuh dia ada waktunya. Zuhur ada waktunya. Dan kalau ditanya kenapa perlu semayang, terangkan kepada dia dengan perkara yang boleh hampir kepada akal dia untuk dia fikir. Kerana kita ada Tuhan. Kalau dia kata Tuhan tak nampak, Tuhan bukan tak nampak, tapi sebab kita yang tak adalah. Tuhan ada, cuma kita tak nampak. Tuhan zahir, cuma kita yang tak nampak kerana pandangan mata kita ni yang banyak kekurangan. Jadi kena banyak intiba' tauhid dalam hatinya tersebut,
tengok kepada alam. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ada kang risalah beliau. Risalah hikmah kepada makhlukat. Mana saya tengok ada kitab ni. Antara risalah yang tulis oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam bab aqaid, dia kata apa? Hikmatu fi makhluqatillah azza wa jalla. Risalah tu cerita bahawa hikmah kejadian yang Allah Ta'ala jadikan di muka bumi ini. Risalah tu kalau diterjemahkan, comel. Kenapa? Kerana dia menceritakan tentang hikmah alam ini. Dan jadi menjadikan dia sebagai petunjuk kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Khusus kalau kata disebutkan, ataupun kita sadurkan balik dengan Sawbil Jadid, dengan cara tulisan yang baru untuk sampaikan kepada anak-anak, itu sangat bagus. Kenapa? Allah Ta'ala hikmah jadikan matahari. Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan bulan? Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan burung? Kenapa burung ni tengkoknya panjang? Kenapa kakinya tidak ada bulu? Semua tu ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa Allah manusia ni dijadikan? Apa hikmah tubuh badan manusia ni begini bentuknya? Jadi semua benda tadi akan menerbitkan kata, sudah tentu yang menjadikan ni adalah Tuhan yang Maha Hakim. Tuhan yang Maha Agung, Maha Bijaksana. Dan tentu kalau kata ni, maka dia terus akan intibak ataupun akan terus terpatri dalam hatinya bahawa adanya Tuhan yang Maha Agung yang menciptakan dia. Dan dia perlu melaksanakan haknya kepada Tuhan tersebut yang telah menjadikan dia, iaitu dengan menunaikan solat, dengan melakukan perkara yang disuruh, meninggalkan perkara yang dilarang dan sebagainya. Tamam? Dan kemudian perkara yang disebut oleh para ulama yang mula-mula perlu diterangkan kepada anak-anak adalah tauhid mereka secara asas dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, permulaannya dikenalkan mereka dengan baginda Rasul. Dan kemudian kata Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu, wal yaltazim fi'lal kiramil awliya al-muttaqin as-salihin al-asfiya. Dan lazimkan ke atas anak itu melakukan perbuatan orang-orang mulia, para awliya yang bertakwa dan para salihin yang bersih hatinya. Jadi lazimkan anak-anak kita dengan mengenalkan mereka dengan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi caranya apa dia? Bawa mereka ke majlis ilmu. Bawa mereka ke majlis orang-orang saleh. Temukan mereka dengan para salihin. Ya. Jadi jangan dibiarkan mereka. Kalau ada majlis orang-orang saleh, bawa anak-anak pergi sekali. Itu sepatutnya. Ya. Sebab tu kata ataupun kalau kata dia terlalu kecil, tak sesuai untuk pergi ke majlis tersebut, ibu dan ayah kalau mereka pergi, ataupun ayahnya kalau pergi ke majlis tersebut, kalau bertemu dengan para salihin tadi, ketika bertemu dengan mereka, kalau ada peluang, maka minta mereka doakan kepada keluarganya. Minta didoakan kepada anaknya. Lepas tu kata Al-Imam Zarnuji radhiyallahu anhu dalam Ta'limul Muta'allim, di tariq ta'allum, kata Al-Imam Zarnuji, di antara adat orang-orang tua yang terdahulu, kalau kita inginkan anak kita menjadi orang yang mulia satu masa yang akan datang, maka muliakan orang yang mulia pada waktu tersebut. Siapa yang ingin anaknya menjadi ulama, maka muliakan fuqaha ataupun faqih yang datang ke tempatnya, diberikan hadiah dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan anak-anaknya itu orang-orang yang alim. Kalau tidak anaknya yang mubasyarah, yang anaknya terus, kemungkinan cucu-cucunya nanti akan jadi salah seorang yang menjadi ulama, insya-Allah. Berkat apa? Berkat adabnya si ayah tadi kepada alim tersebut. InsyaAllah anaknya akan menjadi alim. Ini kata ulama. Jadi dudukkan mereka dengan orang-orang yang mulia. Wal yaltazim fi'lal kiramil awliya. Lazimkan ke atas anak itu melakukan perbuatan orang-orang mulia. Al-muttaqina as-salihina asfiya. Wa ya'tamid julusahu bainahum. Tengok. Dan hendaklah anak itu dibiasakan duduk di antara mereka, yakni para salihin. Hatta yuwafiq tab'uhu tab'ahumu, sehingga akhlaknya itu menyamai akhlaknya para salihin. Nah, ana al-mar'u ala dini khalilih, al-mar'u ma'a man ahab. Nah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, dalam hadis disebut. Jadi didekatkan mereka, dibawa mereka dalam majlis ilmu. Untuk apa? Untuk mereka melihat akhlaknya para ulama. Sebab itu disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Khair Fatimah, kata beliau, antara adabnya para salihin, pernah kali beliau melihat Syekh Ahmad Kaftaru kalau tidak silap. Ini antara ulama besar daripada negara Syam, daripada Syria. Ketika mana dalam majlis dihadiri oleh anak-anak, kalau ada makanan didahulu kepada anak-anak.
Maka Syekh Ahmad Kaftaru pada waktu tersebut, dia maklumkan. Ahmad Kaftaru ni antara mufti di Syam. Dan beliau memaklumkan pada majlis pada waktu tersebut, kenapa bagi dekat anak-anak dulu? Karena nak bagi dalam hati anak-anak ni gembira berada dalam majlisnya para ulama. Itu ya. Karena kalau orang alim tadi layan orang-orang besar dulu, mereka ni memang dah tahu dah main majlis tadi kerana nak duduk dalam majlis ilmu. Budak-budak kadang dia tak tahu sebab apa dia datang. Nah, kenapa aku perlu datang dalam majlis ni? Ada apa kan? Maka ibu ayah yang perlu untuk berikan peranan dan juga guru yang dalam majlis tadi pun beri peranan. Bagi makan kepada dia. Kerana nak bagi dia gembira. Oh, dalam majlis ulama ni seronok. Kerana dilayan. Nah, hatta dengan senyuman sekalipun. Waktu Maulana Syekh Ali Jummah hafizahullah taala pernah menegur ketika mana ada sebahagian ibu ayah yang marah ketika anak-anak bermain dalam majlis. Dia janganlah sampai main teruk sangatlah. Kalau masjid tu besar, waktu pakai duk main kat belakang tu biasa. Budak-budak berlari tu biasa. Yang jangan lari tu, pak budak tu. Pak budak duk berlari belakang tu. Tu tok guru kena turun kan. Sekeh pala. Tapi kalau kata budak-budak main tu benda biasa. Cuma mak ayah kena kawal lah. Mana satu hari di Masjid Sultan Hasan. Dia ceritakan anak-anak duk main di belakang. Bising. Syekh tengah mengajak di depan. Kemudian ada yang sebahagian taklah bising sangatlah. Bukannya bising sampai tenggelam suara Syekh. Tapi waktu tu Syekh Ali Mufti pada waktu tu. Mengajak di Masjid Sultan Hasan. Sedang duk mengajak tadi ni, tiba-tiba tengah budak-budak duk berlari. Ada sebahagian orang tua-tua duk tepuk lantai. Marah. Ketika mana anak-anak tadi berlari. Kita duk tepuk tu, duk suruh duduk diam kan. Duk suruh duduk diam. Kata kat budak-budak. Budak-budak pun jadi terdiam. Takut dengan orang tua tu duk marah. Maka apa kata Syekh Ali? Seribu. Syekh Ali kata, biarkan dia pemain. Kenapa dibiarkan dia? Biarkan mereka nanti akan letak dalam fikiran mereka, dalam nostalgia hidup mereka, bahawa kami dulu pernah datang ke masjid. Di dalam masjid ni ada majlisnya seorang syekh, yang syekh duduk di depan. Ayah kami, ibu kami duduk di depan syekh tadi dengan penuh beradab. Mereka duduk tengok tu sebenarnya. Walaupun nampak mereka dalam surah bermain pada waktu tu. Tapi mata dan juga perhatian mereka tertumpu kepada akhlak ibu dan ayah mereka. Tengok ayah mereka duduk pegang kitab, pegang pen, mencatat. Kemudian kadang-kadang dia main dekat ayah dia kata, shh, dia. Nak dengar syekh tu cakap. Yang tu semua walaupun dia lepas tu dia main balik. Tapi dalam otak dia fikir dah. Dia dah masuk. Cuma dia masuk sikit, dia dah ada dalam kotak fikiran. Cuma dia tak bawa keluar lagi je. Sebab budak ni sekali kita bagi tahu, dia akan terus lekat dalam otak dia. Cuma bila dia nak guna balik dalam otak dia tadi, itu bila saja. Hak tu yang akan tentukan balik nanti. Dan cepat. Budak-budak ni dia cepat untuk dia terima pelajaran. Jadi, kalau ditegur 2-3 kali, so dia akan ingat selepas tu. Majlis macam ni kena diam. Di depan tu ada guru sedang mengajar. Jadi kata Syekh Ali, biarkan otak mereka tercatat nostalgia bahawa mereka pernah hadir dalam majlis ilmu. Cukup yang tu. Dan kemudian yang kedua, jangan takutkan mereka. Jangan marah mereka. Kenapa? Kerana nanti letak dalam otak dia, ini tempat menakutkan. Syekh Ali kata, jangan kamu yang jadi penyebab kepada menyebabkan kanak-kanak jadi takut dengan masjid. Kenapa? Kerana disebabkan ada orang-orang yang garang dalam masjid tu. Kami main je, terus kena marah. Terus kena, di sini. Tempat susunan anak-anak solat, itu disebut dalam syarak. Itu kita tak boleh nak komplain disebabkan kerana ada sebahagian masjid yang bagi tempat dan sebagainya. Kerana sebahagian masyarakat kita ada yang kita kena raikan yang mereka tidak sunat lagi. Tak bersunat lagi waktu ketika kecil. Beza dengan Arab. Arab biasanya dah sunat lagi pada kecil lagi. Jadi kalau budak-budak main duduk di celah saf, yang tu tak ada jadi masalah apa. Tamam? Tapi kalau di tempat kita, kalau buat macam tu, masalah nanti. Takut lagi duduk peluk kaki orang tua pula yang dia tak sunat lagi. Dia pula baru lepas kencing, kalau pakai pampers pula, lagi masalah. Kan tu macam-macam masalah. Jadi ibu ayah kena raikan benda tersebut. Jangan duk kira nak rot mazhab orang. Dan mazhab tu pun kena raikan juga. Mazhab kita Syafi'i berhati-hati dalam bab tersebut. Jadi, kena jaga. Ni dah kita tengok negara lain. Tengok pula negara Turki. Mazhabnya Hanafi. Mungkin dalam mazhab mereka benarkan dalam masalah tersebut. Tapi dalam mazhab kita tak benarkan. Raikan mazhab negara kita. Yang tu yang sepatutnya. Ni tidak nak bawa main fadhah. Nak bawa main benda yang dinampak di negara lain. Terus nak bawa main intibak. Nak terus nak nak tatbik di negara dia. Nak terus nak diaplikasikan negara. Tak kenal lah macam tu. Jadi kalau ada pihak masjid buat hadanah,
tempat untuk nak bela anak budak-budak. Budak-budak boleh bermain dalam kawasan dekat dengan masjid, menyebabkan mak ayah tidak perlu risau kalau anak-anak mereka nak main di situ. Khair. Tak ada masalah. Baik, kalau masjid tidak buat tempat tersebut. Kalau masjid tak buat tempat tersebut, maka raikan. Ibu ayah yang perlu beri perhatian kepada anak-anak tersebut. Bukan semua masjid ada orang panggil kemampuan untuk nak buat benda yang sama seperti masjid-masjid yang lain. Boleh? Tapi kalau kata masjid boleh sediakan tempat yang sedemikian, sangat bagus. Maksudnya setiap masjid ketika dalam pembinaan tadi dah ada siap dah. Ini tempat permainan untuk budak-budak. Untuk apa? Untuk tarik budak-budak datang ke masjid. Biar dalam hati mereka ini tempat yang mereka perlu datang. Dan jangan takutkan mereka. Itu kata Maulana Syahani, kalau ditakutkan mereka, mereka akan pergi ke tempat yang tidak menakutkan mereka. Tempat yang terhib mereka. Yang menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Di mana? Sisi. Cyber cafe. Tempat main FIFA. Tempat main benda tamu tu? PS. Kan? PS lagi box mana? Box? Xbox. Benda semua tu lah. Yang zaman lah sekarang yang budak-budak duk main tu. Akhirnya dia akan bercampur dengan kawan-kawan dia yang tak elok. Dan kemudian mungkin dia akan lebih berat lagi, dia akan pergi ke disco. Dia akan pergi ke tempat kelab malam. Yang waktu tersebut tak ada seorang pun yang halang dia untuk dia nak buat apa saja di tempat tersebut. Dia kata kalau pergi masjid, ramai orang garang. Bebek kopi tempat-tempat je ni, tak ada siapa pun marah. Malah dia terhib lagi. Sila. Nak apa? Ambil. Buat. Sebab ni lagi syok dia kata. Sebab tak dimarah. Sebab tu, politik kita, cara macam mana kita bermuamalah dengan mereka perlu untuk kita ambil perhatian. Sebab tu, kata Maulana Al-Imam Ahmad Kaftaro, ketika mana diberikan hadiah kepada anak-anak dengan bentuk gula-gula dan sebagainya, kata beliau, diberikan begini, dilakukan, dan ini sunnahnya Rasulullah. Rasulullah ketika datangnya buah yang baru, kalau kata ada orang bagi hadiah kepada Nabi dengan buah-buahan, maka Nabi akan mendoakan kebaikan pada buah-buahan tersebut. Kemudian Nabi akan buat apa? Nabi akan bagi kepada kanak-kanak terlebih dahulu. Boleh? Baik. Jadi, kemudian bila mana disuruh oleh al-imam, memang kata waya'tani julusahu bainahumu hatta yuwafiq tab'uhu tab'ahum. Dan hendaklah anak itu dibiasakan duduk di antara mereka, yakni para salihin, para ulama, sehingga akhlaknya itu menyamai akhlaknya para salihin. Yani akhlak anak itu menyamai akhlak orang-orang salih. Karena mereka akan meniru dan juga akan mengambil perhatian dengan akhlaknya orang-orang tersebut, orang-orang soleh tadi. Karena duduk dengan orang-orang soleh tidak akan dicelakakan oleh Allah Ta'ala, malah duduk dengan orang-orang soleh ini akan menghidupkan hati. Mujarrad al-julus. Duduk saja walaupun tidak cakap apa-apa dengan orang soleh, maka akan membeningkan hati dan kemudian akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Karena mereka adalah warasul anbiya. Orang soleh ini mewarisi, diwariskan daripada mereka dengan guru-guru mereka dengan sifat tawadhu, dengan sifat hilm, lemah lembut, kasih sayang. Maka itu akan terpindah kepada orang yang berhampiran dengan mereka, yang bermuamalah dengan mereka. Karena itu tiba'u sarraqah. Tabiat itu mencuri. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kalau kita duduk dengan yang baik-baik, maka tabiat yang baik tadi akan tercuri masuk ke dalam tubuh kita dan kadang kita tidak sedar. Begitu juga duduk dengan orang yang tidak baik. Tamam? Baik. Wal yangharis bi qalbihi ma yastami' wa yantabi' fi qalbihi ma yantabi'. Akan terpasak di hatinya apa yang didengarinya daripada perkataan baik daripada para salihin tersebut. Serta akan terpatri di hatinya apa yang dilaksanakan oleh awliya tersebut. Jadi dia akan teringat sungguh dengan perkara tadi. Saya semalam cerita dekat Muhammad Abu Nur. Kata Muhammad, ingat tak ni? Habib Omar Jailani ni. Ingat dekat dia? Kata, siapa dia Habib Omar Jailani ni? Habib Omar Jailani dulu Walid pernah bawa pergi ke rumah beliau di Makkah. Kemudian Muhammad didukung oleh dia. Lepas tu Muhammad main janggut dia. Ada gambar kita duduk 3 orang. Gambar tu ada lagi. Sebab tu kadang-kadang gambar-gambar yang macam tu perlu dikeluarkan balik. Diletakkan dalam frame. Diletakkan dalam album. Untuk diingatkan bahawa dia dulu pernah duduk dengan orang-orang mulia ni. Untuk diingatkan balik kepada anak-anak kita bahawa dia pernah duduk dengan orang soleh ni. Ini ulama
ini awliya yang pernah kamu bersama dengan dia dulu. Takkan kamu tak mau tiru dia? Kamu kena tiru dia. Nampak tak? Muhammad dia suka dengan Maulana Syekh Ali Jumaah. Kenapa suka dengan Maulana Syekh Ali Jumaah? Sebab saya selalu sebut. Dan sebab kerana di rumah ada gambar Syekh Ali. Tiap hari dia duduk tengok. Begitu juga Syekh Ali Soleh. Begitu juga Syekh Abdul Aziz Syahawi. Begitu juga Syekh Ahmad Mamduh. Kerana saya selalu sebut, maka akhirnya dalam otak dia raja dulu dia takut dengan masyayikh ni, dia takut. Nama masyayikh kan janggut semua. Lepas tu Syekh Arab pula badan besar. Dia pun takut nak jumpa. Tapi dengan Syekh Ali dia cukup nak pergi. Masa Aisyah Siddiqah ditahnik oleh Maulana Syekh Ali di Masjid Syekh Ali. Waktu nak tahnik tu, Muhammad pun pergi juga. Dia pun nak suruh tahnik juga dia. Dia dah besar sikit dah waktu tu. Umur dia dalam berapa tahun? 7 tahun waktu tu. 7 tahun apa? 3-4 tahun waktu tu. Dia dah nak dah sangat-sangat waktu tu nak dekat dengan Syekh Ali. Kalau sebut bila nak jumpa Syekh Ali, maksudnya sangat disebabkan kerana kita selalu sebut, menyebabkan dia ada perasaan sebut kepada diri dia untuk nak tengok. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita selalu sebut tentang Rasulullah, takkanlah dia tidak akan teringin dalam hati dia untuk nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu semuanya dengan didikan. Kita perlu kenalkan mereka, bawa mereka untuk bertemu dengan orang soleh. Dan bila duduk dengan orang soleh, kita akan secara automatik ataupun tidak langsung kita akan ajarkan akhlak. Jumpa dengan orang tua-tua, orang soleh nak buat macam mana? Salam, cium tangan. Jadi kita nak buat apa lagi? Jangan cakap yang tidak elok. Kalau dia cakap tak elok juga waktu tu, tegur dia. Kerana budak ni biasa dia lupa. Tapi lama dia akan ingat. Selepas itu dengan baik. Faham? Jadi mendudukkan mereka dengan orang-orang soleh, mendekatkan mereka, bersamakan mereka dalam majlis, itu adalah perkara yang sangat dituntut. Nah, kalau tu kata Syekh Syuaib, beliau mengatakan ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin was sadat wal umara. Nah, fashabhum wa ta'addab fi majalisihim wa qalli hazzaka mahma qaddamuka wara. Ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. Apa lagi yang lebih lazat? Ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. Illa suhbatul fuqara. Maksudnya kelazatan dalam kehidupan ini adalah dengan bersahabat dengan para fuqara, yakni para salihin. Humus salatin was sadat wal umara. Mereka adalah sultan. Mereka adalah sadat, ketua-ketua dan juga tuan-tuannya kita. Wal umara. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin. Nah, mereka hakikatnya adalah pemimpin yang sebenar. Yang ini pemimpin apa? Pemimpin kepada qulubuna. Pemimpin kepada hati-hatinya kita. Jadi siapa Syekh Syuaib ni yang menyebutkan syair ni, Al-Imam Abu Madian Al-Maghribi radhiyallahu anhu. Nah, yakni sahib kepada syarah hikam yang masyhur. Boleh. Jadi jangan kita abaikan tentang kedudukan dan juga keberadaan anak-anak kita, dikenalkan mereka dengan orang-orang salihin, orang-orang soleh. Tamam? Kemudian apa lagi disebut oleh al-Imam wa yahtafiz bihi 'anil juhali, bait yang ke-50, wa kulli ahli al-fisqi wad-dalali, dan jagalah anak-anak daripada orang yang jahil dan daripada semua orang-orang yang fasik dan sesat. Jaga anak-anak kita, jangan bercampur gaul. Hatta kata al-Imam Basaudan, hatta jangan memperlihatkan mereka kepada orang jahil. Lianna an-nazara ila man yalbasu amran qabiha yuhawwinu qubha dhalika al-amri fi 'aini an-nazir. Kenapa? Karena memperlihatkan mereka dengan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang jahil, ini akan menyebabkan orang yang melihat tadi, ketika mana dah biasa melihat, maka dia akan rasa benda tu ringan. Faham tak? Kita kalau kata duduk tengok orang yang kita tak pernah tengok orang bercium depan orang. Betul? Di tempat kita tak pernah orang duk bercium mulut depan orang. Malu kita. Tiba-tiba kita pergi ke negara barat, kita tengok ada orang duk bercium depan kita. Hari pertama mungkin kita akan rasa, ish, apa dia buat macam ni? Hari pertama. Hari kedua lalu kita tengok, ish, rasa ish lagi. Masuk hari keempat, memang biasa. Buat ni biasa. Macam tu. Last sekali, dia dah rasa tak ada apa lah. Kosong dalam hati dia, perasaan tak ada ish dah. Dia tak ada awak yang jadi macam ni, awak tak ada. Kenapa? Kerana dah biasa. Kenapa? Kerana yuhawwin. Kerana selalu melihat perkara tersebut, itu kata ulama, kathratu al-masas
taqtulul ihsas. Kata ulama, ni kaedah dia. Kasratul masas taqtulul ihsas. Jadi banyak bersentuh itu akan menyebabkan hilangnya syu'ur, hilangnya perasaan. Nah, seorang kalau duduk tepi pantai, tengok orang pakai bikini, na'udzubillah. Tengok orang pakai seluar dalam, perempuan. Mula-mula tengok, terjegir biji mata. Tak. Tapi kalau main dah 5-60 kali duduk lalu depan dia, dia tak ada apa lah. Hatta kalau telanjang pada buat tak layan lah pada waktu tersebut. Kenapa? Karena kasratul masas taqtulul ihsas. Ya. Kaedah ni boleh diguna dalam semua keadaan. Kaedah ni guna pada semua keadaan. Hatta kita hubungan kita dengan isteri kita, hubungan kita dengan anak-anak kita. Kalau selalu main sangat pun akan menghilangkan ihsas. Sebab tu dia ada waktu main, ada waktu main. Ada waktu serius, waktu serius. Ada waktu bergelak, kita bergelak. Itu maksud dia. Karena kasratul masas taqtulul ihsas. Kita dengan isteri pun macam tu juga. Tiap hari kerja nak pegang bini dia aja. Maka itu pun akan menghilangkan syu'ur. Maka dia kena jarang-jarangkan. Bukan maksudnya hari ni pegang, hari esok tak pegang terus. Sebab duduk dalam rumah. Maksudnya, kalau guru saya dia bagi contoh, dia kata, isteri hatta dalam rumah, jangan berpakaian seksi pada setiap masa. Isteri. Hatta macam tu. Ni kalau tak ada anak-anak lah. Anak-anak semua duduk sekolah, semua dah habis dah. Tinggal mak je. Mak pun mak kat 57 dah. Ya. Kalau kata umur pak pula mak 63. Tak ada orang dalam rumah. Anak-anak semua sekolah dah. Lagi mak pun duduk dalam rumah. Macam pakai spender je. Ada. Baik, boleh tak kalau kata seorang isteri duduk dalam rumah kerja pakai dengan pakaian seksi saja. Ataupun duduk dalam rumah tak pakai terus. Tak pakai baju dalam rumah. Dan duduk dengan lelaki aku, apa masalah dia? Ya, boleh, tidak ada masalah apa. Tapi kasratul masas taqtulul ihsas. Kalau kita selalu buat macam tu, akhirnya nanti suami kita dah rasa tak ada apa lah. Tapi cuba kalau tiap-tiap hari pakai macam biasa. Kadang-kadang kalau masak, dia pakai baju yang lengkap, elok apa semua sekali. Lah kalau baju kelawak tu boleh lah, tak ada masalah apa lah. Kan? Pakai baju kurung. Kadang-kadang pakai tudung, tengah masak pun pakai tudung. Atau orang tak ada dalam rumah pun pakai tudung. Tengok-tengok ada satu hari tu, pakai skirt. Ini pelik ni. Kenapa? Karena jarang-jarang berlaku. Faham tak? Itu cara dia. Cara muamalah dalam keluarga. Jangan tiap-tiap hari pakai skirt. Kita alhamdulillah orang apa ni? Orang Islam ni dia jaga adab dia. Hatta depan anak-anak dia pun jaga. Dia tak akan pakai macam tu depan anak-anak dia. Tamam? Jadi jaga anak-anak kita daripada juhal. Wa kulli ahli al-fisqi wad-dalal. Hatta daripada melihat mereka. Sebab tu filem-filem dan sebagainya perlu dikawal. Sekarang kerana kita tak perlu lagi hantar anak kita ke negara barat. Negara barat tu masuk dalam rumah. Duduk dalam komputer kita. Tengok cerita. Tengah-tengah duduk tengok cerita. Mak Saleh ni, cerita dia tak boleh tinggal daripada 2-3 benda. Arak, perempuan, cium. Masalah. Jadi, kalau bawa anak-anak ataupun tengokkan anak-anak kita dengan cerita-cerita macam tu, saya cakap duduk cium. Cerita Avengers. Cium mesti ada juga. Padahal lawan cukup kan. Berkaitan dengan cium tu. Saya duduk cium. Picit hidung jadi ya. Kan? Main hidung. X-Men jumpa dengan bini dia, main hidung. Jadi ya. Ni dah nak kena cium juga. Cium tu mesti kena ada. Akhirnya, dia nak bagi letak dalam hati orang-orang yang melihat ni. Benda ni biasa. Dan kita pun kadang-kadang bila tengok cerita-cerita macam ni, biasa. Cium ya. Tak ada apa. Yang penting dia tak rabat naik. Tu ya. Maksudnya pada mula kita tengok benda-benda macam tu, kita akan berasa hati. Apa ni? Benda ni tak elok ni. Dan kena maklum, kalau kata ada cerita-cerita macam tu, tiba-tiba kita tengok. Kan ada filem keluarga, duduk dengan anak-anak, duduk tengok cerita. Kita keluar tu. Kau boleh belaju. Kau boleh tutup dulu. Jangan duk kata, tak, ni part paling penting kali ni. Kalau kata terlepas part ni, kita tak faham cerita ni terus. Part dia rupanya tancium tu ya. Tak, kena bagi laju. Dan kena bagi tahu kat anak kita. Sebab dia letak dah. Kenapa ayah bagi laju? Kenapa ayah bagi laju tempat ni? Kena bagi tahu dia. Tu benda tu tak elok tu. Kita tak boleh buat dengan orang yang bukan mahram kita. Yang maksudnya yang ajnabi dengan kita, tak boleh buat macam tu. Lelaki dengan perempuan ada hak dia. Kena terang waktu tu. Jadi kena bagi pada waktu tu pengajian kepada dia. Dan kalau kata nampak di depan mata kita, di luar, elakkan mereka daripada melihat perkara-perkara tersebut. Tutupkan mata mereka daripada melihat perkara-perkara tadi. Faham?
Tu kadang-kadang ada orang bimbang, dia tahu macam tu bahaya, ada TV dalam rumah ni bahaya. Tak. Kalau kita elakkan terus pun masalah juga nanti. Jadi TV tadi kalau ada, kita yang kawal. Kita pesan kepada mereka. Sebab tu kita bukan boleh kawal anak kita ni dengan kita kawal pergerakannya. Tak. Kita didik dia. Kerana dengan didikan tersebut, masukkan dalam hatinya tauhid, tahu kata Allah Ta'ala memandang dia, maka ketika tersebut, dia duduk seorang diri pun, dia akan tahu bahawa adanya Tuhan yang sedang melihat dia. Tamam? Yang tu. Dan kemudian, kata Al-Imam, وَمَنْ عُرِفْ بِالْكَذْبِ وَالْقِيَانَةِ وَكُلِّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ أَمَانَةِ. Juga lindungilah mereka daripada orang yang terkenal dengan penipuan dan khianat. Dan daripada semua orang yang tiada padanya amanah. Jadi kena jauhkan anak-anak kita daripada orang yang ada sifat-sifat yang sedemikian. Kalau kata ada kawan anak-anak kita yang memang kaki penipu, dan kita kenal kata budak yang selalu menipu, maka jangan kawankan anak kita dengan orang tadi. Nah, dan kemudian jangan biasakan dia dengan menipu. Kerana orang ni dia akan biasa dengan teman yang dia berteman. Nah, kalau dia berteman dengan orang yang kakinya tipu, dia kaki penipu, maka pada waktu tersebut, anak kita pun akan biasakan diri dia dengan menipu pada waktu tersebut. Ada dia berkawan dengan orang yang suka khianat, maka dia juga akan melakukan khianat pada masa akan datang. Kalau kawankan anak kita dengan orang yang tidak ada padanya amanah, maka dia pun tidak akan ada amanah nanti. Nampak? Dia kena bagi tahu kat dia. Ini benda yang amanah. Dan ini semua ni intibak. Dia akan ada kepatri dalam hati dia pada saat tersebut dengan didikan tadi. Dan kena tahu ini benda tak elok, ini akhlak yang tidak baik, ini akhlak yang dicela, ini orang akan benci. Bukan orang saja, Allah Ta'ala benci perkara ni. Maka nanti orang, anak-anak tadi akan dapat tahu, ini boleh, ini tidak boleh. Boleh? فَإِنَّ أَصْلَ أَدَبِ الْأَخْيَارِ حِفْظُ الصَّبِي عَنْ صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ. Nah, sesungguhnya asal daripada adab para salihin yang terpilih, ialah menjaga anak-anak daripada bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Ini. Jadi dijaga anak-anak daripada berteman dengan orang-orang yang jahat. Sebab tu kata Al-Imam Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Zarruq kata apa? Ma rukiba fi ittiba'i mu'ayyanin lin-nufusi ala ma turidu. فلذا قيل إذا علم الصغير ما تميل إليه نفسه من المباحات خرج إماما فيها وإذا انتحل المريد ما ترجحه حقيقته من الأذكار والأوراد كان معينا له على مقصده بدوامه. Dia kata ni ma rukiba fi ittiba' mu'inun, bukan mu'ayyan. Ma rukiba fi ittiba' mu'inun lin-nufusi ala ma turidu. Jadi mana-mana perkara yang rukiba fi ittiba', yakni yang telah diletakkan, dipatrikan pada tabiat seseorang tersebut, ini membantu kepada jiwanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh jiwanya. Maknanya seorang ni dengan kebiasaannya. Sebab tu dikatakan idza alima as-saghir ma tamilu ilaihi nafsuhu min al-mubahat kharaja imaman fiha. Nampak tak? Jadi kalau seorang anak tersebut, nah, kalau dia mengetahui ma tamilu ilaihi nafsuhu min al-mubahat, jadi dia tahu dia punya kesukaannya pada suatu perkara apa, kharaja imaman fiha, maka dia akan buat benda tadi dengan sungguh-sungguh, menyebabkan dia akan jadi imam dalam bahagian tersebut. Maksudnya dia akan jadi pakar dalam bahagian tu. Itu juga kalau kata seorang murid tersebut, nah, idzan tahala al-muridu ma turajjihuhu haqiqatuhu min al-adhkari wal awrad. Kalau kata seorang murid tadi, dia tahu mana yang muyul pada hatinya dengan zikir dan juga wirid, maka kana mu'inan lahu ala maqsadihi bidawami. Maka dia akan membantu dia untuk berterusan dengan zikir dan wirid tersebut. Syarat dia kena tahu dan kena letak dengan tabiatnya. Baru dia akan membantu untuk seorang tadi berterusan dengan perkara tersebut. Sebab tu nak kena latih anak-anak ini untuk mereka ini dibiasakan mereka dengan perkara-perkara yang baik, dijauhkan mereka dari yang tidak baik. Karena kalau mereka muyul dah pada dengan yang tidak baik pada ketika tersebut, mereka akan terus mencari perkara yang tidak baik tersebut. Sebab tu Nabi dah bagi tahu permainan dengan anak-anak perempuan macam mana. Sebab tu disebut sebelum ni permainan. Kerana ni untuk melatih tibak dia.
Anak perempuan dibagi permainan perempuan. Beli kepada dia tempat masak yang jenis tukar alat-alat masak tu. Untuk dia nak main-main masak-masak. Tu kerana dia perempuan. Nah, anak lelaki beli kat dia senapang. Biasa kerana dia orang lelaki. Beli pedang. Tapi kalau anak lelaki nak lipstick, masalah tu. Nah. Anak lelaki tiba-tiba nak jenis yang alat-alat masak. Mungkin jadi chef. Tak apalah. Mungkin nak jadi chef. Tapi kalau nak anak patung, nak main pula anak patung kerja, nak main sikat rambut anak patung kerja duduk depan cermin. Masalah tu. Tak boleh dibiarkan. Jangan duduk seronok. Mak ayah kalau tengok anak-anak lelaki macam tu, jangan duduk seronok. Sebab takut nanti jadi masalah. Besar nanti dia hilang dah. Ada loceng yang elok, buang loceng. Tak depan rumah. Jangan duk biar anak-anak bagi hilang loceng dia. Loceng bukan tak depan rumah ya. Jadi kena pesan. Ni tengok anak-anak duk main masak-masak, duk main goreng-goreng, cakap lembut-lembut, dia pun lembutnya anak itu bodoh. Pak dengan mak dua-dua bodoh. Patutnya tak boleh cakap macam tu. Kamu tu orang lelaki. Kena berani sikit. Sebut kat dia selalu dia lelaki. Mungkin dia terlupa. Kata dia lelaki. Dia tak perasan masuk bilik ayak, dia tak nampak dia punya. Lekat celah perut kot. Faham? Jadi sebab tu kena pesan selalu. Bagi dia nampak dia lelaki. Jangan duk bagi dia nampak je orang perempuan. Kalau anak perempuan, bagi tahu kata dia orang perempuan. Orang perempuan kena malu. Orang perempuan ni tak boleh tunjuk aurat di depan orang. Ketika mana? Yushriqu nurul aql. Dan akal dah mula dah isyraq. Dah mula bercahaya pada waktu tersebut. Itu cara dia. Cara solihin ajak kepada kita ni. Benda simple saja. Tapi kalau diabaikan, ini akan bagi kesan besar pada masa akan datang. Terhadap pembinaan anak tersebut. Nampak tak? Kerana waktulah waktu yang paling besar untuk kita didik anak kita. Dan waktu ni lah waktu peranan ibu ayah sangat penting. Dan waktu ni lah anak-anak akan tengok siapa ibu dan ayah dia. Anak-anak kita, ketika mana dia duduk di asrama dan sebagainya, waktu tu dia dah mula jauh dengan kita. Dia akan ingat kita betul-betul bila, ni waktu tempoh dia bersama dengan kita ni. Waktu ni nak tengok kita bagi perhatian ke tidak dengan dia. Nampak tak? Kalau kita abaikan mereka pada waktu ni, ini akan bagi kesan sampai tua mereka. Dia akan kata mak ayah dia biasa. Tak bagi perhatian kepada dia. Lepas tu kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, proses untuk meramaikan keluarga ini pun perlu untuk kita bagi perhatian. Lepas tu sebahagian masyayikh mengatakan bahawa ramainya anak pada waktu sekarang ni kadang-kadang menjadi fitnah. Kalau kamu boleh cukup dengan anak yang kamu boleh bagi perhatian, itu lebih baik. Maknanya keluarga kamu, kalau kata anak kita kata ada 5-6 orang, kita boleh bagi perhatian. Untuk setiap mereka ni dapat perhatian, kasih sayang. Ini tak sampai setahun 2 orang. Bulan 1 beranak, bulan 9 lepas tu beranak pula seorang lagi. Bini tak ada rehat. Macam nifah. Tu lelaki dia aktif. Anak 13 orang. Baru lepas 13 tengok bunting pula. No. Kata yeah. Dan contoh 16 puasa. No, bunting gajah. Kata dia, bunting gajah tu. Kenapa ni tak macam tu? Sebab kalau anak kita contohnya terlalu ramai sangat, takut nanti tak diberi perhatian. Takut anak sebahagiannya ada yang tak diberi perhatian. Lepas tu kereta pula kecil. Ada sebahagian mungkin dia tinggal di rumah. Tak boleh nak bawa pergi. Boleh bawa pergi kecil-kecil je lah. Hak besar-besar ni tinggal kat rumah, duduk rumah. Dia berdikari lah, kali tak rasa sangat dia punya kehidupan dia dengan mak ayah dia. Tamam? Yang mungkin dia rasa dah dulu waktu kecil dulu. Tapi kalau main dengan selang tak berapa nak lama ni, jadi mak tak sempat nak bagi perhatian kepada anak, keluar pula anak baru pula. Maka sebab tu kata sebahagian masyayikh, tadinya guru kami Maulana Syekh Ali Jumaah, juga Maulana Syekh Ahmad Mamduh, juga Syekh Jamal Faruq pun pesan juga, dia kata meramaikan anak pada akhir zaman ini menyibukkan kita dengan perkara yang tidak sepatutnya, dan kemudian takut kita terabai daripada memberikan tarbiyah yang sepatutnya pada anak-anak kita. Tamam? Jadi dia katakan Nabi sukakan anak ramai. Kan Nabi kata Nabi berbangga dengan anak yang ramai. Maka kata Maulana Syekh Ali,
ramai di situ dengan makna kualiti, bukan kuantiti semata-mata. Faham? Kerana umat ni dah ramai dah. Kalau hang tak beranak pun ramai dah umat ni. Ramai dah. Kalau kita beranak seorang pun, ada 10 keluarga, 10 orang anak, kan ramai juga tu. Tapi yang paling penting adalah kualiti, bukan kuantiti. Kerana kasrah di sini dipandang pada bentuk kualiti dia. Kerana kalau dilihat pada kam sahaja, yakni pada kuantiti, tidak dilihat pada kaif, yakni kuantiti dia, kualiti dia, maka pada waktu tersebut ramai anak tadi tidak memberikan apa-apa faedah. 13 orang anak, 13 anak penyangak. Seorang mak rempit, yang kedua kaki dadah, yang ketiga kaki betina, yang keempat sepak dia, yang kelima tak tahu jadi binatang apa, yang keenam apa ni, perompak. Weh, ni anak apa ni? Nah. Jadi tidak ada seolah-olah macam tidak ada. Anak ramai pun macam tak ada anak sebenarnya. Tapi kalau kata ada anak 13 orang, seorang jadi tok imam, seorang jadi alim, seorang jadi faqih, seorang jadi muhaddis, seorang jadi mufassir, seorang jadi sufi, seorang jadi wahabi. Kan? Hak wahabi tu pula jadi bahan. Sebab hak ni ramai lagi. Pok ni berkat kumpul, dah hentam dia seorang. Dah kali dia pun taubat balik, masuk balik ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Cuma. Jadi apa ni, anak kalau ramai yang macam tu, yang berkualiti, ya khair, alhamdulillah. Ini kalau anak ramai tapi semuanya tak berguna, buat apa? Tak sempat nak bagi tarbiyah. Nah. Sampai akhirnya anak yang kecil, yang baru umur 1 tahun, dah ada adik daripada waktu tersebut. Nah, kalau dah Allah Taala bagi rezeki macam mana kan? Dia dah rancang elok dah, tengok Allah keluar juga dapat juga ada rezeki. Jangan duk pilih empak pula anak tu. Jaga elok-elok. Tapi kalau kata kita boleh selangkan 3 tahun selepas tu baru dapat anak pula. Jadi sempatlah hak yang tu dia berasa nak jadi kakak. Dia sempat pula nak bagi kasih sayang sebab dia dah diberi kasih sayang. Dia pula nak bagi kasih sayang kepada adik dia kerana dia dah faham pada waktu tersebut. Tu baru adalah tertib tu. Tentu kita sepatutnya. Baik. Sebab apa? Sebab yang paling penting adalah pada pembinaan keluarga tersebut. Kalau anaknya ada seorang, tapi anaknya tadi akhlaknya seperti Nabi SAW. Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatina Aminah ada seorang saja anak. Iaitu siapa dia? Sayyidina Rasul. Dan akhirnya jadi apa? Jadi ummah. Betul? Sayyidina Ibrahim anak ada berapa? Ada Sayyidina Ishaq, Sayyidina Ismail. 2 orang. Dah, yang masyhur lah. 2 orang. Dan 2 orang ni semuanya jadi mulia. Semuanya menjadi nabi dan rasul dan memberi panduan kepada umat. Sayyidina Yaqub alaihissalam. Jadi orang kata Sayyidina Yaqub anak 12 orang. Seorang jadi nabi, yang lain semua lempak adik sendiri masuk dalam telaga. Apa pasal ni? Tu macam mana pula? Nabi Yaqub tak sempat nak bagi tarbiyah ke kat anak-anak dia. Buat elok sikit. Cakap biar terang. Jangan cakap jadi orang bodoh. Nabi, sebab tu sebagian pandangan ulama mengatakan bahawa anak-anak Nabi Yaqub, kesemua mereka adalah Nabi Allah Ta'ala. Macam mana Nabi boleh buang Nabi? Takkan Nabi boleh buang Nabi dalam telaga? Mereka kata ulama, mereka buang Nabi Yusuf AS ke dalam telaga adalah seperti Nabi Allah Khadir AS menyembelih seorang budak dan juga mengoyakkan kapai, merosakkan kapai daripada dicuri oleh raja yang zalim. Membunuh budak tersebut daripada budak tadi menyesatkan ibu dan ayah dia. Sebab tu kata para ulama, kalau dibaca dalam tafsir, Nabi Khadir AS ketika bunuh budak tersebut, Nabi Musa AS marah. Kamu telah, Nabi Musa kata apa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah buat benda yang berat ni. Sebelum tu Nabi Musa kata ketika mana Sayyidina Khadir AS pecahkan kapai, Nabi Khadir kata apa? Laqad ji'ta syai'an imra. Lepas tu kata ulama, imra dengan nukra lebih berat. Kerana nukra melibatkan dengan nyawa. Bunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini lebih berat lagi ni. Baik, ketika mana buat benda tersebut, Sayyidina Khadir buat macam mana bunuh budak tadi. Dan riwayat kata dia pegang kepala budak tu, dia kepak. Kemudian dia sembelih. Dia kerak kepala pula. Dia buat macam mana? Kalau ingat dalam tafsir Jalalain, buat macam tu lah. Dia panggil budak tadi, dia pulah kepala, patah,
Kemudian dia sembelih pula. Cabut pula kepala. Dah sembelih, cabut lah kan. Dia kata. Jadi kita kata tu dia sampai teratur sekali. Nah, waktu Nabi Musa marah waktu tu. Waktu Nabi Sayyidina Khadir kata, ini beza aku dengan hang. Dia kata, hang tak tahu, dia kata, benda yang aku buat ni. Dan ketika tu ditunjuk balik kepada Nabi Musa AS. Ketika dibelah, dilihat di katifnya, ditulis kafir. Tulis di dada ni dekat dengan tulang rusuk, tulang bau ni, ditulis apa? Kafir. Ini buktinya. Ini kafir. Budak ni kafir. Nanti dia akan menyesatkan bapaknya dan ibunya. Dan apa yang Allah bagi selepas itu hikmahnya? Katanya setelah itu, si ibu dan si ayah ni dapat seorang anak, katanya perempuan. Dan anak perempuan tersebut berkahwin dan akhirnya lahir nabi-nabi daripada keturunannya. Masya Allah. Nah, lahir keturunannya nabi-nabi daripada hasil perkahwinan dengan anak yang baru dilahirkan. Anak tadi anak yang soleh, yang solehah, dan berkahwin dan akhirnya dapat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya ramai setelah itu. Hikmah Allah Ta'ala jadikan. Jadi kata ulama, abang-abang Nabi Allah Yusuf AS membuang Nabi Yusuf dalam telaga seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Zahirnya kamu nampak seperti bercanggah. Tapi batinnya adalah untuk menyampaikan Nabi Khadir ke dalam istana. Maksudnya dari telaga ke singgah sana. Nampak tak? Jadi untuk disampaikan Nabi Yusuf ke sana, perlu dibuang dalam telaga dulu. Itu sebabnya. Maka diambil sebab tersebut. Kan tu Nabi Yusuf AS sendiri sebut dalam mimpinya. Apa dia kata? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Nah, wasyamsa wal qamara. Saya telah melihat 11 bintang. 11 bintang, maknanya 11 orang adik-beradik dia. Dia tak sebut 11 taik. Saya telah melihat 11 taik. Saya telah melihat 11 himar. Sembah kepada dia. Tak. Saya melihat 11 bintang. Sebab tu kata ulama, bila ditakbirkan dalam mimpi tadi dengan bintang, maknanya mereka ni semua petunjuk. Petunjuk kepada umat. Kerana apa? Kerana bintang ni adalah petunjuk kepada orang yang gelap. Yang pada waktu malam yang gelap. Maksudnya, mereka ni adalah petunjuk Allah. Faham tak? Itu sebahagian ulama tafsirkan sedemikian. Jadi maknanya semua anak-anak Nabi Ibrahim adalah, Nabi Yaqub AS adalah orang-orang yang mulia. Kalau ikut pandangan tersebut. Ikut pandangan tersebut. Sama. Jadi, kena didik anak-anak kita. Kena jauhkan mereka daripada perkara yang tidak baik. Kenapa? Idittiba'u tasruqut tiba'a wa kullu man sahib khabithan da'a. Ini kerana tabiat itu sifatnya mencuri tabiat yang lain dan setiap yang berteman dengan orang yang jahat itu akan rugi. Nah, wa qad ata, sebab tu disebut tu inna tiba' tasruqut tiba'. Ana at-tiba' sarraqah. Tabiat itu mencuri. Nah, jangan kita sampai biarkan dicuri akhlak kita dengan yang tidak baik. Nah, wa qad atana as-sun 'anir rasuli bi anna tab'al mar'i kal khalili. Dan sesungguhnya telah datang nas hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya tabiat seseorang itu adalah seperti kekasihnya. Kerana dia akan sentiasa bersama dengan orang tersebut. Dia akan ikut, maksudnya. Seperti kekasihnya, kerana apa? Kerana dia akan ikut dengan kekasihnya. Nah, jadi kalau kita letakkan tabiat anak-anak kita dengan tabiat yang baik, maka pada waktu tersebut ia akan berterusan dengan akhlak tadi. Nah, sebab tu al-mar'u ala dini qalil. Dan kemudian esok insya-Allah kita akan sambung pada bait yang seterusnya, pada bait yang ke-55 insya-Allah. Wa yamna'uhu kathratal kalami li'annahu min 'adatil li'ami aidan wa min an yabtadi khitaba illan yakuna qawluhu jawaba. Ini adab ketika mana anak-anak tadi nak bercakap dengan orang tua-tua, dia ajar pula. Apa adabnya ketika nak berbicara dengan orang tua-tua. Esok insya-Allah kita akan baca pada pertemuan kita pada esok hari. Jadi kita akan sama-sama bacakan doa istighatsah. Tapi sebelum tu, tuan-tuan yang ikuti majlis rauhah ni, kita dapat sama-sama lah. Jangan lupa tu, pesan banyak kali dah. Tengok sama tu nombor-nombor akaun tu. Nah, yang ada dekat situ ada 2 nombor akaun. Nombor akaun Ruak Jawi dengan nombor akaun Matis. Jadi kena bantu. Nah, apa ni, Mak Tafiz Al-Imam Syafi'i, dan juga kalau kata orang panggil apa ni, untuk pembinaan generasi kita yang masa akan datang,
Moga-moga ini akan jadi orang-orang yang diberkati dan diberikan kebaikan untuk membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana orang yang nak buat kerja macam Ustaz Zuhair, semua ni orang panggil apa, dan juga para guru yang mendidik apa semua ni, ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, juga kerja yang bukan boleh dipandang ringan. Bukan boleh dipandang ringan. Jadi kerana tu, siapa lagi yang akan bantu kalau bukan kita, yang boleh untuk memberikan bantuan tersebut sebagai sebab lah. Kerana yang bantu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca wirid kita. Mana kita Ustaz? Oh tu. Kita baca doa al-istighasah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man ila rahmatihil mafarru ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك بعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لذنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نستند أنت الذي تدعو أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى ببابها أكرم من أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا هنان يا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب ربنا الأكفى ومنك ربنا رجونا اللطفا فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة غلبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يفصم حبلهم ويصمي ظهرا واقسث مرادهم وخيب سعيهم واحزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا وما أطقنا قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي بك التوسل لما لديك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي حسننا المنيع
يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا. يا ربي واحفظ ذرعنا وضرعنا، واحفظ تجارنا ووفر جمعنا، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، سر المصون عزها، واجعل من الستر الجميل حرزها، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون، بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم، وجاه لا إله إلا الله، وجاه خير الخلق يا رباه، وجاه من به دعاك الأنبياء، وجاه ما به دعاك الأولياء، وجاه قدر القطب والأوتاد، وجاه حال الجرس، وجاه الأخيار، وجاه النجبا، وجاه الأبدل، وجاه النقبا، وجاه كل حامد وشاكر، وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره، وجاه آية الكتاب المحكم، وجاه الاسم الأعظم المعظم. يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء خرا، وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى، فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل، وامنن علينا منة الكريم، واعطف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وخر لنا في سائر الأقوال، واختر لنا في سائر الأفعال. يا ربي واجعل دأبنا تمسكا بسنة الغراء والتنسكا، واحصر لنا بالختلفة فيك، وعرفنا تمام المعرفة، واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا ربي نهج السعداء، اكتب لنا يا ربي ختم الشهداء، واجعل بنينا فضلاء صلحا عاملين نصها، وأصله اللهم حال الأهل يا ربي، وافتح فتحك المبينا لمن تولى وأعز دينا، وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه ويرضيك عنه قلبه. يا ربي وانصر محمد، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا ربي وبحفظ العلماء، واعفو وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصل يا ربي على المختار رحمتك الكاملة المقدار، التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah esok kita akan bertemu pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.